المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياه بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dalam arti kata lain, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini muslimin dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi berada dalam mood Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang dipenuhi dengan berbagai pujian melalui marhaban dan rawi, qasidah dan ceramah. Kesemuanya itu adalah untuk menzahirkan keagungan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, mimbar hari ini membicarakan tajuk para sahabat sebagai generasi khairah ummah. Muslimin sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, selama 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang dan berdakwah, mengajak, memujuk, merayu dan menyeru umat manusia pada masa itu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sekumpulan generasi teras yang unggul berjaya dihasilkan daripada Madrasah Muhammadiyah dengan meraih darjat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu khairah ummah ataupun ummah yang terbilang. Julukan ini diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang bermaksud kamu semua adalah sebaik-baik umat yang diutus kepada manusia. Muslimin sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, At-Tabari dalam tafsirnya juzuk yang ke-7 menukilkan pendapat Ad-Dhahak yang menjelaskan makna kamu pada ayat tersebut adalah para sahabat yang semasa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan yang tinggi ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan diperakui sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala redha dan memuji para sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansar serta orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka, dan Allah menjanjikan untuk mereka syurga yang berkekalan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Yang bermaksud, Allah memuji kehebatan iman mereka yang tiada tolak bandingnya kerana pendirian mereka yang amat tegas melaksanakan suruhan-suruhan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Yang bermaksud, dalam sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terdapat penjelasan tentang kelebihan para sahabat dan kehebatan mereka. Antara lain, yang pertama, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umatku ialah para mukmin yang hidup sezaman denganku, kemudian mereka yang datang selepas itu. Hadis yang kedua meletakkan Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan kamu memaki sahabat-sahabatku, atau jangan kamu memperlekeh ataupun merendah-rendahkan sahabat-sahabatku. Jangan kamu memaki sahabatku, tinggalkan mereka padaku. Sesungguhnya jika salah seorang daripada kamu menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, nescaya tidak akan dapat menyamai secupak infak yang mereka lakukan setengah cupak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam perakuan lain melalui hadis daripada Abu Burdah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bintang-bintang adalah panduan di langit. Apabila ia hilang, akan tibalah apa yang dijanjikan. Saya adalah panduan kepada sahabat-sahabatku. Apabila aku pergi, maka datanglah mereka apa yang telah dijanjikan. Sahabat-sahabatku pula
adalah panduan kepada umatku. Apabila mereka tiada, maka tibalah kepada umatku apa yang dijanjikan, yakni fitnah, perselisihan, perpecahan dan lain-lain. Riwayat Muslim. Demikianlah kehebatan dan ketinggian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperagui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sesungguhnya ilmu dan pengorbanan mereka sangat tinggi, tiada tolak bandingnya jika dibandingkan dengan kita. Akidah dan keimanan mereka yang kukuh, yang kuat, mengakar dan subur menimbun, melayakkan mereka diumpamakan bintang-bintang di langit, menjadi panduan yang tepat bagi penduduk-penduduk di muka bumi. Muslimin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perbincangan mengenai generasi sahabat sebagai generasi terpilih masih belum sempurna. Sesungguhnya kita perlu mendalami apakah ciri-ciri dan sifat terpuji yang melayakkan mereka berada pada darjat yang sangat mulia ini. Oleh itu, marilah kita mengamati apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis mengenai hal tersebut. Yang pertama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka beriltizam, mereka mempunyai iltizam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Artinya mereka sentiasa melaksanakan perintah, menyebarkan dakwah di kalangan manusia, menyuruh manusia kepada perkara yang baik dan tidak mendiamkan diri merasa selesa jika berhadapan dengan perkara yang mungkar. Di mana dan siapa sahaja yang melakukannya. Hal ini dirakam oleh Al-Quran dan sebahagian daripada ayat 110 dalam surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, kamu adalah sebaik-baik umat yang diutuskan kepada manusia. Kamu menyuruh melakukan perkara ma'ruf dan menegah daripada perbuatan mungkar, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dalam masa yang sama kita juga mesti mempunyai tanggungjawab mencegah segala kemungkaran yang berada di sekeliling kita. Kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama kita juga mencegah kepada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemungkaran, yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana apabila terdapat kemungkaran ataupun kemaksiatan yang berlaku di setengah tempat, di setengah kampung ataupun negeri ataupun di mana sahaja tempat, maka Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan bala bencana, malapetaka ataupun ujian, maka orang-orang beriman, orang-orang saleh juga akan merasai maksiat, akan merasai penderitaan yang akan diturunkan bala bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi satu tanggungjawab orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan berita-berita daripada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mencegah apa juga perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Yang kedua, mereka mempunyai keimanan yang sangat tinggi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keimanan yang sangat tinggi kepada Allah dan Rasulnya. Ini dijelaskan dalam ayat yang sama dalam surah Ali Imran, yang juga dapat disaksikan dalam pengakuan Sa'ad bin Ubadah dalam peristiwa yang amat gawat sebelum berlaku peperangan Badar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pandangan para sahabat, termasuklah Sa'ad bin Ubadah, sama ada ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan peperangan ataupun tidak. Maka Sa'ad memberi jawapan dan pengakuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas tanpa berdolak dalik, "Ya Rasulullah, demi diriku yang berada dalam genggamannya, demi diriku yang berada dalam genggaman Allah, jika Tuhan menyuruh kami mengharung lautan sekalipun, nescaya kami akan turun mengharungnya. Dan sekiranya Tuhan menyuruh kami pergi walau ke mana sekalipun, ke tempat yang paling jauh sekalipun di bumi Arab ini, maka kami juga akan pergi." Riwayat Muslim. Muslimin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, mengorbankan masa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kebenaran, untuk mencegah kemaksiatan. Yang ketiga, para sahabat Nabi mempunyai sifat saling menyayangi di kalangan mereka sesama Islam. Sebaliknya, mereka sangat tegas dan keras terhadap kufar yang memusuhi Islam. Mereka juga adalah generasi yang sangat kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Fath ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar
ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Yang bermaksud Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka para sahabat Nabi yang bersama dengannya sangat keras terhadap orang-orang kafir. Sebaliknya mereka sangat menyayangi sesama mereka. Engkau lihat mereka sentiasa rukuk dan sujud menuntut kelebihan daripada Allah dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda cahaya terpancar pada wajah mereka kerana kesan daripada mereka banyak bersujud kepada Allah. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Demikianlah sebahagian daripada sifat-sifat terpuji yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita sebagai penghujung umat ini juga turut berpeluang untuk mencapai kedudukan yang mereka miliki ini. Para mufassirin memahamkan bahawasanya khaira ummah yang disebut pada awal khutbah tadi memberikan laluan umum kepada semua umat Islam dengan memenuhi prasyarat yang dimiliki oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah bernostalgia dengan kejayaan silam, menceritakan kehebatan sahabat-sahabat Nabi, menceritakan kehebatan para alim ulama yang terdahulu. Maka lengkapkanlah diri kita dengan sifat-sifat terpuji seperti mereka. Ambil contoh, bukan sekadar kita mendengar cerita, bukan sekadar kita mendengar slogan, tetapi lebih penting daripada itu, kita hendaklah menjadi orang yang seperti mereka. Jadilah hamba Allah yang mempunyai sifat-sifat terpuji seperti mana sahabat Nabi. Jadilah hamba Allah yang orang yang berani kerana Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk mengembalikan mahkota yang pernah dimiliki oleh para sahabat Nabi. Pasti kita akan mencapai kejayaan yang dijanjikan oleh Allah. Kalau tidak dipecahkan ruyung, bak kata pepatah Melayu, kalau kita tidak pecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Yang bulat takkan datang bergolek, yang pipi tak akan datang melayang. Muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah mimbar mengajak muslimin dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bertakwa, benar-benar mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa prejudis, tanpa ada apa-apa kepentingan dan sebagainya, kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, aku jadikan di kalangan kamu ini di antara lelaki dan perempuan berbangsa bersuku, dan orang yang paling mulia di kalangan kamu ini adalah orang yang paling bertakwa di sisi aku. Muslimin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi seorang suami yang bertakwa, menjadi seorang pekerja yang bertakwa, menjadi seorang pegawai kerajaan yang bertakwa, menjadi seorang pegawai kilang yang bertakwa, menjadi seorang yang siapa juga yang di mana juga kedudukan kita, sama ada kita orang yang berpangkat, orang yang berharta, orang miskin, orang apa juga keadaan, orang duduk di pendang, di pondok, di kampung dan sebagainya, orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد المرسلين ورضى اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu ayah kami, ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa sahabat-sahabat kami, ampuni dosa anak isteri kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa kaum muslim muslimat, mukminin mukminat sama ada ya Allah yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau berikan hidayah, petunjuk, Engkau berikan kesihatan, ya Allah, kepada Sultan Negeri Selangor. Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam, khususnya di negeri kami ini sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan. Ya Allah, Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, Engkau tetapkanlah keimanan kami, ya Allah. Engkau terimalah segala amalan kami, ya Allah. Engkau ikhlaskan kami, ya Allah. Engkau kukuhkanlah, ya Allah, silaturahim sesama kami, ya Allah. Engkau murahkan, ya Allah, rezeki kami, ya Allah. Engkau kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Dengan ilmu yang boleh mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Engkau suburkanlah jiwa-jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, ya Allah. Engkau kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau redai, ya Allah. Engkau pimpin kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Engkau terima segala amalan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, lindungilah kami daripada bala bencana dan ujian-Mu yang berat, ya Allah, supaya dengan demikian, ya Allah, negeri kami ini sentiasa bertambah makmur dan berkat. Ya Allah, Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, Engkau mantapkanlah pegangan kami untuk menurut segala ajaran ahli sunnah wal jamaah, dan peliharalah kami, ya Allah, daripada amalan akidah yang menyeleweng dan sesat seperti mana fahaman Syiah yang melampau, fahaman Qadiani, dan juga mana-mana fahaman yang bertentangan dengan syariat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bukakanlah hati-hati kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu, ya Allah. Engkau jadikan kami hamba-Mu yang sentiasa mentaati segala perintah-Mu, ya Allah. Engkau ringankanlah, ya Allah, tubuh badan kami untuk kami hadir ke rumah-Mu, ya Allah. Engkau ringankan tubuh badan kami untuk kami menuntut ilmu, ya Allah. Engkau ringankan, ya Allah, tubuh badan kami untuk sentiasa, ya Allah, meletakkan diri kami diredai di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau jadikan kami hamba-Mu yang sentiasa menunaikan kefarduan berzakat, ya Allah. Engkau berkatilah, ya Allah, hidup orang-orang yang sentiasa melaksanakan tuntutan zakat. Engkau berkatilah hidup orang-orang yang sentiasa menyayangi fakir dan miskin, serta mereka yang mewakafkan dan menginfakkan harta mereka kepada jalan fi sabilillah, kepada jalan kebaikan, kepada jalan taqwa. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, Rahim, sesungguhnya hanya padamu kami kembali dan hanya padamu, ya Allah, kami memohon pertolongan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.